Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Jannah Jalidar yang akan berkongsi berkenaan isu yang menjadi tajuk utama peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di Malaysia dalam laporan khas Imbasan 2023. Baiklah, kita mulakan dengan imbasan pada Januari dan Februari 2023. Bencana banjir melanda 3 buah negeri iaitu Johor, Pahang dan Sabah. Seterusnya, gelombang kedua banjir yang melanda pada Mac pula melibatkan 5 buah negeri iaitu Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Sarawak dan juga Melaka. Kerajaan terus bertindak menyegerakan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir. Seterusnya, Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan telah membentangkan bajet sebanyak 2 kali pada tahun 2023. Pada 24 Februari, sebanyak RM388.1 bilion peruntukan diberikan. Manakala pada 13 Oktober, belanjawan bagi 2024 pula dibentangkan berjumlah RM393.8 bilion diperuntukkan, iaitu yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Selain itu, pada 11 September 2023, kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 juga turut dibentangkan. Ini merupakan pembentangan KSP Rancangan Malaysia kali pertama Kerajaan Perpaduan sejak membentuk kerajaan dan mengambil alih tampuk pemerintahan negara selepas pilihan raya umum ke-15 pada 19 November tahun lepas. Imbasan 2023 seterusnya memperlihatkan pada 30 November kertas putih cadangan dasar gaji progresif dibentangkan di Dewan Rakyat. Ini adalah kali pertama kerajaan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Projek rintis pelaksanaan gaji progresif akan dilaksanakan pada 2024 bagi menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar tersebut. Projek rintis ini bagi mengekalkan momentum tumpuan kerajaan kepada persoalan gaji rakyat. Baik, pada tahun 2023 juga memperlihatkan rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dilaksanakan buat kali pertama selepas kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melangkaui usia setahun. Beliau berkata rombakan dibuat kerana setiap perubahan dari segi perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Baik, imbasan 2023 seterusnya, kami bawakan anda beberapa kes yang melibatkan mahkamah. Baik, Mahkamah Tinggi Australia membebaskan bekas anggota polis Diraja Malaysia PDRM Sirul Azhar Umar, 51 tahun yang disabitkan membunuh wanita Mongolia Altan Tuya Sharibu pada 2006. The Sydney Morning Herald melaporkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memutuskan bahawa pengawal peribadi kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu tidak boleh ditahan selama-lamanya oleh pihak berkuasa imigresen. Sehubungan itu, Sirul Azhar dibebaskan dari pusat tahanan Villawood di Sydney. Seterusnya, pada 4 September 2023, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan tanpa dilepaskan pembebasan DNAA untuk 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Namun, pada 26 Disember, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu beliau akan mengemukakan bantahan terhadap langkah Badan Peguam Malaysia yang memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Peguam Negara memberhentikan prosiding kes Yayasan Akal Budi terhadapnya. Baik, lagi kes mahkamah pada 9 November. Mahkamah Tinggi mendapati Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersalah atas 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Hakim membuat keputusan selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Oleh itu, tertuduh didapati bersalah di atas kesemua pertuduhan. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mendapatkan kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan berhubung perintah injuksi Mareva yang diperoleh SRC International Sdn Bhd yang menghalangnya daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana asetnya berjumlah RM42 juta. Najib memfailkan permohonan selepas Mahkamah Rayuan pada 6 Disember 2022 menolak rayuan bekas Ahli Parlimen pekan itu berhubung perintah injuksi Mareva tersebut.
Baik, seterusnya, imbasan 2023, pengasas rumah bonda Siti Bainun didapati bersalah atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja sindrom Down, adik Bella. Hakim memutuskan perkara itu selepas pembelaan Siti Bainun bukan sahaja tidak boleh dipercayai dan diterima mahkamah, malah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Susulan itu, Hakim memberi peluang kepada peguam bela Siti Bainun untuk merayu sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap tertuduh. Baik, imbasan 2023 seterusnya memberi fokus kepada kisah pilu, iaitu pada 17 Ogos 2023, sebuah pesawat Beechcraft model 390 terhempas berhampiran perbandaran Elmina di Shah Alam, menyebabkan 10 orang terkorban dalam kejadian itu. Pesawat itu dalam perjalanan dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah, di mana pesawat itu terhempas 2 minit sebelum mendarat. Di darat, serpihan khas juga turut mengorbankan 2 orang mangsa, masing-masing merupakan penunggang motosikal dan juga pemandu kereta. Baik, seterusnya, pada 5 Disember, negara digemparkan dengan kes pembunuhan tragis adik Zain Ryan Abdul Matin, seorang kanak-kanak autism berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang ditemui meninggal dunia berdekatan anak sungai kawasan kediamannya di apartmen idaman Damansara Damai. Dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat menemukan kesan kecederaan pada leher dan badan akibat mempertahankan diri dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Sehingga kini polis belum menemui petunjuk kukuh operasi mencari bukti masih diteruskan di sekitar lokasi. Baik, lagi berita yang menyayat hati, seorang pegawai kanan polis ditahan bagi membantu siasatan kemalangan maut membabitkan pelajar tingkatan 5 berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati di Meru. Difahamkan sebelum kejadian berlaku, pertengkaran membabitkan anggota polis yang memandu Pro 2 Ativa dan remaja terbabit dikatakan membuat bising menggunakan motosikalnya. Susulan itu, pegawai polis berpangkat Deputi Superintendent mengejar mangsa hampir 1 kilometer sebelum merempuh remaja terbabit dari arah belakang. Akibat rempuhan itu, mangsa terjatuh sebelum diseret hampir 5 meter dan meninggal dunia di tempat kejadian. Pada hari sama, polis menahan pegawai kanan polis terbabit. Baiklah, ini peristiwa yang membanggakan seluruh rakyat Malaysia apabila pada Mac lepas, pelakon kelahiran negara ini yang mencipta nama di Hollywood, Tan Sri Michelle Yeoh, umpama sudah melengkapkan portfolio karier seninya apabila dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik di Anugerah Akademi atau Oscar bagi edisi ke-95 di Los Angeles. Acara penuh meriah disiarkan secara langsung dari Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Syarikat itu secara langsung melakar sejarah bermakna buat Yeoh yang menjadi pelakon wanita utama dari Asia memenangi anugerah berprestij itu. Yeoh, 61 tahun, memenangi trofi idaman seluruh pengkarya seni di dunia menerusi lakonan hebatnya sebagai Evelyn Kwan Wang dalam filem Everything Everywhere All at Once. Baik, sekian laporan khas Imbasan 2023. Layari kami di laman sesawangsuara.tv. Juga anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Suara TV. Jumpa lagi, saya Jana Jaridar serta seluruh kru produksi Suara TV mengucapkan selamat Tahun Baru. Assalamualaikum dan salam hormat.